ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Rabbi yasir, alaika yasir wa tammim bil khair. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Izzuddin bin Nur Zaman kerana sudi bersama-sama dengan Gemenur Iman dalam kuliah duha hari ini dengan hadis qudsi, juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada tim pengurusan Gemenur Iman yang dipimpin oleh pengerusi Hajah Rosniati binti Mansur dan siapa takbiran Gemenur Iman. Jadi bagi memberkati kuliah kita pada hari Jumaat yang barokah ini, marilah sama-sama kita membacakan ummul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para sediqain, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Moga dengan istiqamah dan duduknya kita di dalam halaqah ilmu, Allah kurniakan kefahaman, kurniakan keberkatan, kurniakan kerahmatan dan kebaikan. Saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal mashkur. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الحمد لله. Pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada pagi ini untuk sama-sama berada dalam majlis ilmu. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan jugalah Allah Taala akan membimbing hati-hati kita dengan taufik dan hidayah daripadanya, seterusnya menerangi jalan-jalan kehidupan dunia ini dengan cahaya ilmu sehinggalah kita kembali kepada Allah di negeri akhirat nanti dalam keadaan Allah redha apa yang telah kita lakukan dan Allah juga mengampuni dosa-dosa yang kita lakukan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, saya nak tanya yang ada kitab hadis kursi, bab yang pertama tu, kitab Tauhid tu, semua hadis kita dah baca ke ada yang belum baca? Saya nak tanya Kak Azrina lah kot, sebab Kak Azrina ada buku kan? Ada Ustaz, tapi saya beli masa sahabat-sahabat yang lebih lama, dah lama berjalan pengajian. Oh ya ke? Kita pernah tak baca hadis yang Bunda Noh ke? Tanya Bunda Noh. Macam mana? Bunda Noh, Kitab ni dulu kitab ni ada di kampung, baru bawa mari sini tak tahu. Dulu kan campur-campur. Dulu kan ustaz kan tak ikut dia punya ni kan turutan kan. Jadi ada tanda lah, cuma saya terikut yang ustaz yang baru buat ialah haji tu lah, baru saya mula-mula. Oh, yang haji tu baru tanda. Jadi yang lain-lain tu tak tanda lah. Tapi mungkin ada jemaah kita yang follow ustaz masa kuliah hadis kursi boleh ikut beri respon. Bulan 2 pensyariatan solat dah ada Ustaz sentuh. Okey, persyaratan solat dah kan? Okey. Kalau macam tu, okey, hadis yang pertama tu persyaratan solat. Saya rasa tauhid tu saya dah habis baca dah rasanya lah. Kemudian yang bab persyaratan solat tu, hadis pertama tu pun dah habis bincang dah berkaitan dengan Isra Mi'raj tu. Ya. Kan? Hadis yang kedua daripada bab solat, muka surat 37, rasanya belum baca lagi. Rasanya lah. Betul tidak? Okay, belum lagi ikut. Perjanjian Allah. Perjanjian Allah pada solat 5 waktu tu. Belum Ustaz. Okay. Sebab selalunya ada Ustaz. Saya ada tanda Ustaz. Oh dah? 10 bulan 3 tu ada buat muka surat 35, 36 tu ada buat. 35, 36? Ada saya tanda pakai tengok highlight pen tu ada tanda. Peristiwa Isra Mi'raj sampai 36 dah. 35, 36 tu dah tanda sebab saya tanda situ. Ustaz buat 10 bulan 3. 37 belum.
10 bulan 3 Ustaz buat. Masa Sebab 10 pagi juga. yang hadis tu hadis berkaitan dengan Isra Mi'raj kan, yang Ya. persyaratan solat tu, itu dah, itu memang dah. Yang muka Ha, surat 37 belum lagi, hadis Ya. kedua tu. Yang tu belum. Itu belum. Boleh sambung yang tu. Hari tu baru buat page yang 36 last kali 36. Okay. Yang bab tauhid sebenarnya kita dah selesai dah. Cuma mungkin ramai yang tak ada buku kot. Jadi tak perasan kita dah selesai. Yang tu saya dah selesaikan dah. Seingat saya tauhid ni kalau ikut tanda saya semua dah selesai dah. Jadi kita masuk bab solat. Cuma hari tu saya lompat bab haji tu. Kebetulan kita nak sambut Zulhijjah kan. Jadi hari ni kita kembali kepada bab solat. Okay. Baik, kitab solat hadis yang kedua muka surat 37. Iaitu perjanjian Allah Subhanahu Wa Taala pada solat 5 waktu. Okey. Hadis ni daripada riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah, dan hadis ni status sanad dia adalah lemah. Lemah. Walaupun lemah tapi dia dari sudut fadail a'mal lah, dia masih lagi boleh diterima. Masih lagi boleh dijadikan sebagai amalan-amalan kita, fadail a'mal. Okey. Okay, diriwayatkan daripada Abu Qatadah bin Rib'i radhiyallahu an bahawa beliau telah memberitahu kepada Sa'id bin Musayyib dengan berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, qala Allah Taala, iaitu Allah telah berfirman, inni faradtu ala ummatika khamsa salawat. Sesungguhnya Allah Taala telah fardukan 5 solat waktu. Ada 5 solat fardu ni. Wa ahidtu indi ahda, dan Allah Subhanahu Wa Taala telah memeterai perjanjian di sisiku. Memeterai perjanjian di sisiku. Maksudnya Allah Taala sendiri berfirman, aku yang wajibkan solat 5 waktu dan akulah yang memeterai perjanjian di sisiku. Maksudnya orang yang dirikan solat 5 waktu ni rupa-rupanya dia ada appointment dengan Allah Taala. Kita kena ada mindset macam itulah. Saya solat 5 waktu ni sebenarnya ada perjanjian yang kita dah janji dulu dah, yang kita nak menyembah Allah Ta'ala dan nak mentauhidkan Allah Ta'ala. Jadi orang yang pegang pada janji ni, dia kena tunaikanlah janji dia. Jadi sebab itu Allah Ta'ala wa ahidtu indi ahda, dan dia adalah memeterai perjanjian di sisiku. Itu maksudnya kita ada appointment. Sebab itulah kenapa kita kena solat awal waktu. Sebab bila kita dah berjanji dengan orang, kita ada appointment, sudah tentulah kita kena datang awal. Takkanlah kita dah janji pukul 8, kita datang pukul 8.30, 8 suku. Benda tu sangat memalukan kan, mengaibkan. Kita pergilah mana-mana. Contohlah, saya kuliah dengan ibu-ibu. Janjinya pukul 10 suku datang, kita nak buat kuliah duha. Tiba-tiba saya masuk pukul 11. Apalah pandangan ibu-ibu pada saya? Macam manalah kita ni nak kuliah, kata 10 suku pukul 11 baru start. Habis yang kami tunggu ni macam mana? Macam itulah Allah Ta'ala nak kata. Kalau kita dengan manusia pun, kita boleh janji dan berpegang pada janji kita, kita sendiri rasa malu dengan apa yang telah kita janjikan tapi kita tak tunaikan, apatah lagi kalau kita dengan Allah Ta'ala. Apatah lagi kalau kamu berjanji dengan Allah Ta'ala, dan ini adalah appointment yang paling penting. Dalam hidup kita semua benda penting. Tapi appointment dengan Allah Ta'ala ni lebih penting daripada segalanya. Lebih penting. Dia mendahului segalanya. Jadi kalau orang yang tak solat awal waktu, kalau orang yang culas dalam ibadah solatnya, apatah lagi tinggalkan solat dia, kita tahulah orang macam ni, ketahuilah dia tak ada disiplin, dia tak ada integriti, dia tak ada sifat yang concern, dia tak ada apa lagi, spiritual yang kuat. Semuanya dia teruk lah, kita kata memang orang ni dia tak boleh perform lah. Sebab itu ibadah salat ni merupakan satu disiplin di sisi Allah Ta'ala. Jadi ini yang disebutkan oleh Nabi. Allah Ta'ala berfirman, aku yang fardukan salat 5 waktu dan aku jugalah yang memeterai perjanjian si hamba ni dengan aku. Ini adalah appointment kita dengan Allah Ta'ala. Saya suka melihat macam ni ibu-ibu. Kita mendirikan salat fardu ni sehari 5 waktu ni sebenarnya adalah sebagai satu report kita kepada Allah Ta'ala. Daripada malam sampai ke pagi, bangun tidur tu, benda yang pertama kita buat bukan scroll handphone, bukan buat itu, buat ini, tapi benda yang paling awal kita buat adalah kita report kepada Allah Ta'ala dulu. Report melalui solat-solat sunat kita dan juga solat subuh kita.
Kemudian daripada subuh nak sampai ke Zuhur tu kita dah dahulukan macam-macam aktiviti harian kita kan. Bangun pagi tu lepas solat subuh keluar rumah, buat macam-macam urusan sampai tengah hari kita rehat. Dekat situ kita akan ada satu lagi report melalui solat Zuhur. Jadi kalau orang mukmin faham benda macam ni, dia tak sempat nak buat maksiat sebenarnya. Tak sempat. Sebab dia antara satu waktu ke satu waktu ni dia sentiasa report kepada Allah Ta'ala. Cumanya daripada subuh ke Zuhur tu waktunya panjang, waktu yang kita paling sibuk untuk buat macam-macam aktiviti dunia. Tapi di celah antara tu adanya solat sunat duha, dikenali sebagai solat sunat awabin, orang yang kembali kepada Allah. Solat duha ni antara solat sunat yang sangat-sangat dituntut. Kenapa? Sebab waktu orang sibuk beraktiviti pagi hari ni, daripada pagi sampai ke tengah hari ni, kita ambil kesempatan, ambil sedikit ruang waktu kita spendkan waktu tu untuk sujud kepada Allah Ta'ala. Sebab kita nak mengakui semua rezeki yang saya dapat ni bukan usaha saya, tapi dia datang daripada kurniaan Tuhan. Itu antara simbolik kenapa adanya solat sunat duha di tengah-tengah waktu antara subuh ke Zuhur. Sebab itu ganjaran solat duha ni besar. Nabi kata siapa yang tunaikan 4 rakaat solat sunat duha pada pagi hari tu, sepanjang hari tu Allah akan cukupkan keperluan-keperluan dia. Ini jaminan daripada Nabi SAW. Kita ada macam-macam hajat, ada macam-macam keperluan. Kalau kita nak dijamin keperluan kita cukup, dipenuhi pada hari tersebut, jangan tinggalkan 4 rakaat solat sunat duha. Tu ada celah waktu tu sebab kita spendkan waktu kita tu dengan sujud kepada Allah Ta'ala. Mengakui rezeki saya dapat ni, Allah yang kurniakan. Zuhur ke asar tu pula, kita sambung lagi kerja. Sampai ke asar tu pula, kita berhenti petang tu, kita tunaikan lagi solat. Kita nak sampaikan report kita pada Allah Ta'ala. Petang pula nak sampai ke maghrib, nak masuk malam, kita report lagi sekali. Kemudian sebelum tidur, kita report lagi. Kemudian daripada isyak nak sampai ke subuh tu, waktu kita berehat, tapi kita bangun untuk sujud kepada Tuhan. Itu hak kita untuk berehat, tapi kita bangun untuk sujud pada Tuhan. Allah bagi ekstra. Waktu-waktu yang macam tu Allah akan bagi ekstra. Sebab kamu ada usaha lebih untuk report kepada Allah Ta'ala. Itu bahasa mudahlah yang disebutkan wa'ahidtu indi ahda. Ada perjanjian termeterai di antara aku dengan hamba ni. Okay. Itulah appointment ataupun kita report kepada Allah Ta'ala. Bayangkan kalau satu hari, jangan kata satu hari lah, kalau kita kerja seminggu, report dengan bos. Macam mana kita punya performance kerja? Satu minggu sekali report. Mestilah orang ni bagus kan? Kita tengok guide kita. Setiap malam kita kata, setiap malam kamu kena keluarkan report. Ni rukun tetangga perumahan kita. Setiap malam kena ada report. Orang ni buat report, kita tahu bagus ada ni. Setiap hari ada report. Cikgu sekolah ada perancangan pengajaran kan? Apa dia panggil buku perancangan pengajaran. Setiap hari bagi tahu dari satu masa ke satu masa ni, ni report dia. Macam mana cara dia mengajar, apa alatan yang dia ajar, macam-macam. Report ni untuk pandu kita. Bayangkan sehari semalam kita report kepada Allah Ta'ala 5 kali. Ini minima 5 kali. Patutnya orang mukmin ni mesti jadi baik. Mesti. Sebab 5 kali dia jumpa dengan Tuhan dia untuk report kepada Tuhan dia. Tapi kenapa orang mukmin ni ada masalah juga? Yang itu yang kita kena fikir-fikirkan. Kenapa ada masalah? Kenapa saya masih lagi tak jadi baik? Mesti ada masalah. Sebab itu hidup kita ni sebenarnya ada disiplin. Sebab dia terpandu dengan ibadah solat. Allah Ta'ala ajar kita ni melalui ibadah solat. Melalui ibadah solat ni kita terpandu dengan jadual kita. Ada waktu kita solat, lepas solat ni apa yang kita kena plan, kemudian solat lagi, kemudian lepas tu apa kita plan. Kita sebenarnya dia ajar untuk rancang semua apa yang kita lakukan. Alright? Okay, itu yang dimaksudkan pada wa'ahidtu indi ahda. Okay, kemudian kata Nabi SAW, Allah berfirman, annahu man jaa yuhafidhu alaihinna liwaqtihinna. Kata Nabi SAW, sesiapa yang memelihara kesemuanya pada waktunya. Yang ni saya sebutkan tadi tu. Kan dia ada perjanjian dengan Tuhan, ada appointment dengan Tuhan. Jadi Allah kata, siapa yang jaga appointment dia dengan aku, siapa yang report dia dengan aku, memang reportnya bagus. Antara tempoh satu report ke satu report pun bagus. Dan dia betul-betul jaga awal waktu, buat dengan sehabis baik. Kata Nabi, Allah Ta'ala berfirman, adkhaltuhul jannah. Maka aku, iaitu Allah, masukkan si fulan ni dalam syurga. Masuklah dalam syurga. Memang orang ni baiklah.
Dari sudut logik akal kita, rasionalnya akal kita, kalau orang yang bekerja, macam ni dia bekerja, memang dia ni orang yang kita kata cemerlang lah. Dia memang patut dapat anugerah kecemerlangan. Memang patut dapat. Apa dia panggil? Anugerah perkhidmatan cemerlangan, APC lah dia dapat. Mesti dapat. Zaman mak saya dulu, dia ada istilah melintang lah, menegak lah. Orang macam ni memang boleh patut dapat. Dan Allah Ta'ala sebut benda yang sama juga. Kalau dia betul-betul jaga ibadah dia ni, memang patutlah orang ni boleh dapat masuk syurga Allah. Wa man lam yuhafidh alaihinna. Dan sesiapa yang tak masuk ke yang tidak menjaga ibadah-ibadah ni, yang tak memelihara, tak menjaga ibadah-ibadah ni, falam ahdalahu indi, maka tidak ada baginya sebarang perjanjian jaminan di sisiku. Tidak ada jaminan perjanjian antara dia dengan Allah Ta'ala. Okey. Hadis ni ibu-ibu, perjanjian yang Allah Ta'ala jamin dalam ayat ni, artinya bila seseorang ni dia tunaikan solat fardu 5 waktu, artinya dia macam ada satu perjanjian dengan Allah Ta'ala. Apa perjanjian dia? Kamu tunaikan 5 waktu, jaga 5 waktu ni, perjanjian aku Tuhan dengan makhluk ni adalah syurga. Kita report kepada Allah, jaga appointment dengan Allah, Allah janji dengan kita adalah syurga. Kamu buat, jaminan aku syurga. Kamu tak buat, maka akan terbatal kontrak kita. Terbatallah perjanjian kita. Ini nak tunjuk keutamaan dan keistimewaan solat fardu 5 waktu. Okay. Hadis ni ringkas, tetapi sebenarnya dia memberi kesan pada kita. Kalau kita betul-betul faham dan kita betul hayati hadis ni, kita percayalah, kita akan rasa seronok menunaikan ibadah solat tu daripada dalaman kita. Okay, daripada dalaman. Kita tahu, sebenarnya ibadah ni adalah perjanjian saya dengan Tuhan. Kalau saya tak buat, perjanjian terbatal. Perjanjian terbatal. Okay? Tidak ada perjanjian kita dengan Allah Ta'ala. Semisal, ada orang berjanji dengan kita. Kamu datang pejabat, minta maaf. Kamu buat benda ni, kamu tunaikan apa yang kita listkan dalam kontrak ni, saya bagi awak 1 juta. Bayangkanlah kita kata 1 juta. Percayalah manusia ni akan jadi hamba kepada manusia ni. Dia sanggup buat apa saja. Dia patuhi kontrak tu. Sebab apa? Jaminan dia 1 juta. Kontrak kita 1 juta. Si Fulan ni pun kata, kalau awak langgar perjanjian saya, terbatal perjanjian kita. Kita boleh nampak kan, manusia nampak 1 juta tu besar, dia buat apa sahaja, dia dahulukan apa sahaja kontrak tu lebih daripada yang lain. Sebab dia nak 1 juta. Macam itulah Allah Ta'ala nak tunjukkan pada ibadah salat. Allah nak tunjukkan pada ibadah salat macam itulah. Kalau kamu rasa solat tu penting, Allah Ta'ala tu penting dan kontrak syurga ni penting, maka mesti Allah akan awak semua akan dahulukan ibadah solat ni lebih daripada perkara-perkara yang lain. Semua benda tolak ke tepi lah, solat dulu. Solat dulu sebab ini adalah perjanjian saya dengan Tuhan dan memang saya nak syurga daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey? Inilah perjanjian yang dijamin oleh Nabi, mulut Nabi daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, kita tengok pengajaran dia sikit je. Solat yang terbaik ialah solat yang dikerjakan pada awal waktu dengan menjaga segala rukun, perkara sunat dan kesempurnaannya. Kedua, syurga Allah diperolehi melalui keredaannya terhadap seorang hamba apabila dia melakukan segala perintah dan meninggalkan larangannya. Sebab Allah Ta'ala perintah buat macam tu, kita buat. Maka sebab itu Allah redha dan sebab itulah ganjarannya adalah syurga Allah. Okay? Yang ketiga, salat yang tidak dipelihara dan dikerjakan dengan cuai tidak mendatangkan kesan yang diharapkan daripada perlaksanaannya, iaitu mencegah diri daripada melakukan perbuatan keji dan mungkar. Okey. Ada orang dia solat tapi solatnya tak mampu cegah dia daripada keji dan mungkar. Ada. Dia ni orang solat. Memang solat. Tapi dia tak boleh kawal mata dia. Mata dia tengok benda yang haram. Dia ni orang solat tapi dia tak boleh kawal mulut dia. Mulut dia cakap benda yang haram. Dia ni orang solat. Haji, pergi umrah, uruskan travel agency. Tapi dialah juga yang menjadi scammer. Kenapa orang beribadah ni masih lagi melakukan maksiat ni? Kenapa orang yang buat ibadah salat ni masih lagi jadi penipu ni? Jadi yang sebaliknya. Nampak macam orang tak solat lebih baik daripada orang yang solat. Orang solat lebih menyakitkan hati. Mulut dia, ya Allah, sakit hati kita. Kan? Tak jaga lisan dia. Alright. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala. Di sini,
Bagi orang yang solat namun dia masih lagi tak menghalang dirinya daripada melakukan maksiat, ketahuilah ibadah solat yang dia lakukan itu masih lagi belum sempurna. Sebab solat ni tujuan dia adalah sebagai benteng pencegahan daripada perkara keji dan mungkar. Tujuan solat. Benda tu sangat clear Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Solat tujuan dia untuk cegah keji dan mungkar. Kalau kita solat masih lagi tak mampu cegah daripada benda keji dan mungkar, ketahuilah solat kita tu masih lagi belum sempurna. Maksudnya tak dilakukan dengan ilmu. Mungkin ada kesilapan pada wuduk dia, ataupun lebih awal lagi mungkin ada kesilapan pada cara dia beristinja, kan, dia tak membersihkan dengan betul, pakaiannya tak dijaga betul, kemudian wuduknya tak sempurna, solatnya tanpa ilmu, maka sebab itulah dia solat tapi dia tetap lagi bermaksiat. Yang patut dia buat, dia makin lama dia solat, sepatutnya makin banyak amal soleh, makin baiklah dia. Bukan makin banyak dia solat, makin jahat ataupun makin buruk akhlak dia. Saya tak kata orang yang solat buat maksiat ni tak diterima. Saya tak boleh kata macam tu. Tak boleh kata. Sebab terima tak terima ni itu adalah milik Allah Ta'ala. Dan kita hanya boleh ada panduan melalui syarat sah dan syarat batal sahaja. Okay, ini panduan daripada hukum fiqh kita lah. Buat macam ni batal, buat macam ni baru sah solat. Tapi terima tak terima itu milik Allah Ta'ala. Cumanya kenapa saya masa solat tak mampu cegah saya daripada keji dan mungkar? Artinya banyaklah ada perkara-perkara yang kita lakukan dalam ibadah solat tidak sempurna. Yang ni perlu sentiasa dipelajari. Ibadah solat ni kena sentiasa dipelajari. Dituntut. Misalnya saya beri contoh macam ni. Ni selalu saya pergi masjid, saya akan bagi tahu pada solat jamaah di masjid ni. Imam ni kuasa dia adalah dialah yang menyusun saf solat. Sekarang ni kita tengok orang terbalik. Yang panggil orang solat siapa? Muazzin, Bilal. Bilal kan? Bilal yang akan kata saf. Maksud Bilal pun akan kamat Allah Akbar, Allah Akbar, syahadu an la ilaha illallah kan? Tapi sepatutnya yang luruskan saf adalah imam. Imam yang patut bagi arahan kepada Bilal. Imam masuk saf, imam berdiri dekat tempat dia, tempat imam tu, dan imam minta jemaah luruskan saf. Dan barulah Bilal qamat. Patutnya macam tu. Sebab arahan daripada imam baru Bilal boleh qamat. Tapi sekarang tak. Bilal yang bangun qamat, imam kena keluar. Maksudnya Bilal yang bagi arahan pada imam. Ni sebenarnya kuasa imam lah. Itu adalah ilmu yang paling asas sekali. Tapi yang itulah yang selalu kita lakukan. Imam dia pemimpin kan. Dia lah yang berkuasa atur dia punya jamaah dia. Tapi hari ni terbalik. Imam datang dia hanya uruskan solat je. Tapi daripada awal tu Bilal yang uruskan. Ini bab paling asas sekali lah. Okay. Jadi banyak perkara-perkara lain. Bab wuduk, bab solat, bab rukuk, bab sujud, bab bacaan dalam solat dan sebagainya. Semuanya perlu dipelajari. Perlu dipelajari semula. Sebab itu solat ni perlu disempurnakan. Kalau tidak, kita solat tapi tak mampu cegah perkara yang keji dan perkara yang mungkar. Okey, baik. Hadis ni selesai. Hadis selesai. Kita masuk hadis yang ketiga. Okey, hadis yang ketiga. Hadis ganjaran salat 5 waktu. Hadis ni diriwayatkan daripada Al-Imam Tirmizi daripada Anas bin Malik radhiyallahu an. Kata Anas bin Malik, Nabi SAW, kata Anas bin Malik, faridat ala Nabi SAW lailata usriya bihi salawatu 50. Difardukan ke atas Nabi pada malam baginda diisrakan adalah sebanyak 50 waktu. Thumma nuqisat hatta ju'ilat khamsan. Kemudian dikurangkanlah daripada 50 waktu itu menjadi 5 waktu. Kemudian thumma nudadi, selepas itu baginda Nabi SAW pun diseru, ya Muhammad, wahai Muhammad, innahu la yubaddalul qawlul ladai. Sesungguhnya perintah tersebut tidak akan diubah di sisiku. Okay, maksud perintah 50 waktu tu tak berubah pun. Walaupun dikurangkan jadi 5 waktu, perintah tu tak berubah pun. Wa inna laka bihadhil khamsin. Dan sesungguhnya 50 waktu solat
adalah sama dengan 5 waktu solat ini bagimu. Inilah ganjaran ibadah solat. Antara, sebab itu para ulama ada sebut, antara hikmah kenapa Allah Ta'ala letakkan 50 waktu tu, bukan sebab Allah Ta'ala nak bully, istilah kita lah, Allah nak bully Nabi ni saja je, nak Nabi turun, Nabi naik turun, minta Allah Ta'ala kurangkan. Tidak. Salah satu hikmahnya sebab nak tunjukkan kepada kita iaitu besarnya ganjaran solat fardu. Besar ganjaran dia. Ganjaran macam mana? Walaupun telah dikurangi 5 fardu, namun ganjaran pahala tetap seperti mana yang Allah perintahkan peringkat awal. Dia sama dengan 50 waktu. Sama itulah gandaan pahala yang Allah Ta'ala nak berikan kepada umat Nabi SAW. Okay, ini ganjaran pahala yang besar. Okay. Sekarang ni ibu-ibu, benda ni asas. Bab solat ni saya rasa tak perlu explain lebih lah. Sebab ni adalah bab yang paling asas. Dan ibu-ibu pun maklum. Cuma bezanya hari ni, kita belajar, selalunya kita dengar-dengar je daripada orang. Solat fardu ni macam ni ganjaran pahala dia. Solat fardu ni kena buat awal waktu. Tapi bezanya hari ni, kita dengar sambil kita belajar. Saya tahu hadis tu daripada mana. Hadis ni riwayat daripada siapa, apa status hadis, yang ini kita tahu. Hari ni kita dengar dan kita maklum benda ni. Oh, yang saya pernah dengar selalu, inilah hadis dia. Oh, yang saya dengar solat ni ganjaran syurga, inilah hadis dia. Itu bezanya. Dan ini namanya kita beramal dengan ilmu. Bukan lagi beramal ikut-ikut saja. Bukan lagi beramal dengan hanya dengar-dengar sahaja. Ini bezanya kita pada hari ini. Okey? Baik. Okey, kita tengok hadis yang keempat. Okay. Hadis yang keempat diriwayatkan daripada Anas bin Hakim Ad-Dabbi. Khafa min Ziyad, dia kata. Beliau pernah rasa takut dengan Ziyad. Kata Anas bin Hakim ni, dia pernah takut dengan Ziyad. Atau ibni Ziyad. Ataupun anak kepada Ziyad ni. Fa'atal Madinah. Lalu dia datang kepada Madinah. Dia pernah pergi ke Madinah. Falaqiya Abu Hurairah. Dan dia bertemu dengan Abu Hurairah. Dia pergi jumpa dengan Abu Hurairah. Qala. Lalu dia pun berkata. Sekejap saya minta maaf. Okey, hadis ni adalah hadis yang sahih daripada riwayat Abu Daud. Okey, hadis sahih daripada riwayat Abu Daud. Okey, dia kata apa lagi? Lalu dia pergi jumpa dengan Abu Hurairah. Qala, dan dia berkata, fanasabani fantasabtu lahu faqala ya fata ala uhaddithuka haditha. Dia kata apa? Beliau iaitu Abu Hurairah menyebutkan nasabnya bersama saya dan saya juga menyebutkan nasab saya bersamanya. Beliau berkata, wahai pemuda, mahukah saya memberitahumu suatu hadis? Qala qultu bala rahimakallah. Qala Yunus wa ahsabuhu zakarhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, lalu dia kata apa? Beliau iaitu Anas bin Hakim menjawab, ya, saya nak, semoga Allah merahmati kamu. Yunus, salah seorang daripada perawi hadis ini berkata, saya berpendapat bahawa beliau Abu Hurairah menyebutkan hadis itu daripada Nabi SAW. Okey, yang ini dia bincang berkaitan tentang siapa perawi-perawi hadis ni lah. Perawi yang menyebutkan hadis ni iaitu Al-Imam Abu Daud ni, dia kata hadis ni riwayat pada Abu Hurairah. Anas bin Hakim ni juga Abu Hurairah. Ada kata perawi ni daripada Yunus. Macam itulah, lebih kurang tak cerita detail lah ni sebab dia bab teknikal dalam bab hadis. Okey, kita nak tengok dia punya apa nama tu, matan dia saja. Okey, lalu kata Yunus, kata Yunus, qala, Nabi SAW telah bersabda, inna awwala ma yuhasabun nas bihi yaumal qiyamah min a'malihim as-salah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya perkara terawal yang akan dihisap oleh Allah pada manusia di hari kiamat nanti daripada amalan-amalan kita ialah ibadah salat. Ni selalu kita dengar kan? Ibadah salat adalah ibadah yang paling awal dihisap di yaumul akhirah. Perkara yang paling awal sekali dihisap itulah, iaitu ibadah salat. Kalau ibadah salatnya bagus, baguslah yang lain.
Kalau solatnya tak baguslah yang lain. Okey, ini hadis yang kita dengar ni, inilah hadis dia. Okey, ada satu lagi hadis riwayat daripada Tamim Ad-Dari, sama juga matan dia. Hadis tu sahih. Okey. Baik. Ceritanya apa ibu-ibu? Saya bagi bayangan macam ni. Kita nak pergi ke luar negara. Benda yang paling penting sekali pergi luar negara ni apa? Benda yang paling penting sekali. Pasport. Pasport lah kan. Pasport. Ya. Itulah yang paling penting sekali. Kita prepare macam-macam, pasport tak bawa. Ataupun pasport bawa, tapi pasport tu expired kurang daripada 6 bulan. Kita sebenarnya dah boleh agak dah. Kalau saya buat macam-macam, tapi pasport ni tak ada, saya memang tak boleh terbang. Belilah tiket business class sekalipun, bookinglah hotel paling mewah sekalipun, buatlah itinerary paling cantik macam mana pun, buatlah apa saja. Pasport tak ada, tak lepas. Betul. Pasport tak ada, tak lepas. Ataupun pasport kurang 6 bulan. Pasport ada, tapi kurang 6 bulan. Memanglah kita takkan boleh terbang. Takkan boleh terbang. Itulah gambaran pada ibadah salat. Benda paling awal sekali di hari akhirat yang Allah hisab adalah salat. Solat bagus, baguslah yang lain. Lepas. Bukan kata lepas terus. Maksudnya akan masuk next. Apa lagi kita nak hisab? Apa lagi? Tapi kalau solat tak lepas yang lain. Memang takkan lepas. Okay? Macam itulah perumpamaan dia. Penting tak pentingnya solat ni sama macam pasport kita lah. Nak pergi terbang luar negara, pasport tu yang paling penting. Memang apa-apa pun tinggal lah. Yang penting pasport jangan tinggal. Kalau pasport tinggal, habislah. Memang tak boleh terbang. Macam itulah nak digambarkan pada ibadah salat. Apa-apa pun solat paling penting. Sebab inilah ibadah yang tidak ada pada ibadah yang lain dan tidak ada pada agama yang lain. Hubungan kita terus kepada Allah Ta'ala dengan cara wireless, tanpa wayar, tanpa hijab. Hubungan kita dengan Allah Ta'ala tanpa hijab. One by one dengan Allah Ta'ala. Inilah ibadah dia. Kalau hubungan ibadah ni rosak lain. Sebab dia adalah ibadah yang paling utama. Kan? Sebab kita solat tu, kita dah diangkat hijab antara seorang hamba dengan Tuhan dia. Ibadah tanpa wayar lah kita kata. Ibadah tanpa wayar. Tidak ada orang tengah, tidak ada had, tidak ada batasan. Kita berhubung terus kepada Allah Ta'ala. Okay? Jadi apa-apa pun ibu-ibu dalam hidup ni, yang penting adalah salat. Saya nak cerita ada seorang kawan saya ni. Satu hari ni saya baru jumpa dia. Dia ni mamak. Sembang-sembang dengan dia. Muda lagi. Umur dia bawah 40-an lebih. Saya tanya pada dia, Tuan Haji ni saya nampak hari-hari pergi masjid. Hari-hari. Tuan Haji buat apa sebenarnya kan? Kerja apa? Sebab dia naik kereta besar-besar. Dia kadang-kadang dia bawa dia punya Merc. Kadang-kadang dia bawa dia punya Velfire. Kadang-kadang dia bawa dia punya kereta BMW. Banyak kereta dia. Tapi hari-hari dekat masjid. Saya tanya juga, muda-muda kan? Muda lagi. Buat apa sebenarnya ni sampai jadi kaya raya boleh pergi masjid hari-hari? Tak kerja ke? Tanya dia, Tuan Haji buat apa sebenarnya? Dia kata, saya ni ada bisnes. Bisnes apa Tuan Haji? Oh, saya buka kedai makan, dia kata. Saya buka kedai makan. Oh, Tuan Haji buat kedai makan. Kedai mamak ke? Dia kata, saya buat kedai mamak. Banyak ke kedai Tuan Haji ni? Dia kata, banyak. Saya ada 25 kedai makan. Sekarang rasa saya dah sampai 30 kot. Sebab baru ni dia buka 2-3 lagi. Dia ada 25 kedai makan. 25. Saya tanya, ramai orang kalau buka kedai makan, satu kedai dia tak telayan dah. Satu kedai ni memang dia akan berikan sepenuh tumpuan. Tak sempat nak pergi sana pergi sini. Dia kata mudah je Ustaz, mudah je. Prinsip hidup saya ni senang je. Dia kata apa? Dalam hidup saya ni yang penting solat. Yang lain tu sampingan. Yang hidup saya yang penting solat, yang lain sampingan. Kita lain kan? Kita yang penting kerja, solat tu sampingan. Dia tak. Yang penting solat, yang lain tu sampingan. Kerja sampingan, yang lain sampingan. Solat tu utama. Hidup dia solat. Yang lain sampingan. Saya rasa betul. Inilah prinsip yang paling betul. Memang betul. Dan saya tanyalah dia. Tapi dari sudut teknikalnya, siapa yang uruskan kedai ni? Dia kata mudah je. Kita hidup berniaga ni jangan tamak. Dia kata. Hidup berniaga ni jangan tamak. Kita boleh buat untung kalau kita buat semua benda. Tak payah upah orang. Tapi tak berkembang. Jadi dia kata cara paling mudah, kita buka satu kedai, kita upah orang jadi supervisor. Dialah yang uruskan. Maksudnya dia jadi wakil kepada kita.
dia cari barang mentah, dia kena pastikan gerak kerja kedai tu bagus, dia boleh uruskanlah semua benda. Kita bayar gaji dia. Kita pula kerja kita bukan tumpuan pada kedai. Kerja kita kembangkan lagi, buka cawangan lain. Jadi apa yang kita dapat? Bertambah rezeki, bisnes berkembang dan kita juga mampu bersedekah kepada orang lain. Kita sediakan ruang kerja pada orang lain. Saya bila dengar tu saya kata betul lah Allah Ta'ala diberi kekayaan. Memang luar biasa lah kekayaan dia tu. Muda lagi dan dia ada macam tu. Sebab memang itulah cara yang betul. Okay, cara yang betul. Kita terbalik kan. Kerja yang utama, solat sampingan. Sebenarnya hidup ni solat utama, yang lain sampingan. Sebab solat lah yang akan awal-awal dihisap di hari akhirat. Itu yang paling penting. Tak logik kan ada orang nak pergi terbang luar negara, dia prepare bag luggage dia, prepare baju dia, beli barang itu, beli barang ni, tukar duit buat ni. Pasport, renew tak pasport? Saya tak renew. Tak apa, pergi je, nanti insyaAllah lepas. Memang takkan lepas. Macam itulah solat. So saya dah sedekah, saya dah wakaf, saya dah buat umrah, saya dah buat haji, saya dah pergi kuliah, saya dah itu, saya ni. Solat tak? Tak solat. Solat tak? Solat. Tapi ujung waktu. Memang takkan lepas. Okay? Itulah perumpamaan yang kita boleh simpulkan lah. Okay. Alright. Okay, kemudian qala yaqulu rabbuna jalla wa azza li malaikatihi wa huwa a'lam unzuru fi salati abdi atammaha am naqasaha. Iaitu kata Nabi SAW, Tuhan yang maha mulia ni lagi maha perkasa, dia akan firman pada para malaikat. Allah Ta'ala akan perintah pada malaikat. Bila benda yang pertama akan dihisap adalah solat. Okay, benda yang paling utama adalah solat. Solat fardu tu lah akan dihisap. Lepas dihisap solat fardu tu, Allah Ta'ala akan kata apa pada malaikat? Iaitu, periksalah solat hamba-Ku. Adakah dia menyempurnakan ataupun dia menguranginya. Okay, tengok pada solat dia. Komplit ke tak komplit? Itu Allah Ta'ala kata. Tengok pada ibadah solatnya, komplit ke tak komplit. Atammaha am naqasaha. Sempurna ataupun kurang. Fa in kanat tammah. Kalau kamu tengok solatnya sempurna, kutibat lahu tammah. Kamu catat, tulis sempurna. Komplit lah. Maksudnya dia ada dia punya, kita apa? Apa kita panggil? Kita nak check, dah ada senarai semak tu kan. Senarai semak tu. Kalau sempurna, catat sempurna. Wa fi riwayatil li Ibnu Majah. Dalam riwayat Ibnu Majah dia kata apa? An-Tamimin Dari, daripada Tamim Ad-Dari. Ni perawi seorang lagi, sahabat Nabi namanya Tamim Ad-Dari. Dia bawa riwayat. Okey, Tamim Ad-Dari ni siapa ibu-ibu? Tamim Ad-Dari ni adalah seorang lelaki Nasrani, Kristian. Tapi akhirnya dia beriman dan menjadi sahabat Nabi SAW. Sebab dia ni lah yang Allah pilih dengan 30 orang lain yang pernah bertemu dengan Dajjal. Ni Tamim Ad-Dari ni lah sahabat Nabi yang pernah berjumpa dengan Dajjal. Dia naik kapal dia tersadai, dari riwayat Imam Muslim daripada Fatimah binti Qais. Riwayat daripada Tamim Ad-Dari ni, dia jumpa Nabi, dia kata kami naik kapal 30 orang, kapal kami tersadai dekat satu pulau. Dekat pulau tu lah kami jumpa Dajjal. Inilah Tamim Ad-Dari ni, Allah pilih. Maksudnya Dajjal ni wujud dah. Sebab sepanjang hidup manusia ni bermula daripada ni lah kisah Tamim Ad-Dari yang pernah jumpa dia. Okey, kemudian kata Tamim Ad-Dari, fa in akmalaha kutibat lahu nafilah. Apa kata Tamim Ad-Dari? Melalui riwayat Tamim Ad-Dari dia kata apa? Jika dia menyempurnakannya, maksudnya solat fardu tu disempurnakannya, maka ia ditulis sebagai satu kelebihan baginya. Kalau solatnya komplit, itu satu ekstra lah, memang baguslah untuk orang ni. Wali Tirmizi wan Nasa'i. Dalam riwayat At-Tirmizi dan daripada riwayat An-Nasa'i, fa in saluhat faqad aflaha wa anjah. Iaitu kata Imam Tirmizi dan An-Nasa'i, jika ia baik, maksudnya solatnya baik, maka dia beruntung dan dia berjaya. Okey, melalui hadis-hadis ni ada tiga benda. Kalau riwayat Abu Daud, orang yang solatnya sempurna, riwayat Abu Daud, kalau solat orang ni sempurna, kata Abu Daud, Nabi Allah Ta'ala akan kata apa? Orang ni catat solatnya sempurna. Dalam riwayat Tamim Ad-Dari,
kalau orang ni solatnya sempurna, catatlah solat itu adalah satu kelebihan pada dia. Dalam riwayat Imam Tirmizi dan An-Nasai, kalau orang ni solatnya sempurna, berarti dia ni beruntung dan berjaya. Apa maksudnya ibu? Maksudnya, orang yang solat sempurna ni 3 keutamaan dia. Pertama, syarat dia lulus. Maksudnya itulah yang namanya sempurna tu dalam riwayat awal tadi tu. Kan bila ibu-ibu baca kan, dia kata apa tadi? Unzuru fi salati abdi. Kamu tengok solatnya tu. Kanat tamma. Kalau solatnya sempurna, kutibat lahu tamma. Kalau solatnya sempurna, kamu catat sempurna. Maksudnya, kalau solatnya sempurna, artinya dia lulus. Luluslah untuk kehidupan yang seterusnya. Yang kedua, kalau solatnya sempurna, apa yang dia dapat? Maka itulah yang paling baik bagi dia. Dari sudut amalan dia, itulah yang paling baik. Nafilah. Ketiga, kalau solatnya sempurna, itulah orang yang berjaya dan itulah orang yang, apa disebut tadi? Aflah dengan anjah kan? Itulah orang yang beruntung dan itulah orang yang berjaya. Itu kelebihan lah. Ganjaran yang Allah berikan pada orang yang menjaga solat dia. Okay, menjaga solat dia. 3 kali maksudnya Nabi sebut dalam riwayat yang berbeza-beza. Tapi itulah kesempurnaan bagi orang yang dirikan yang solat. Okay. Kemudian, wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Kata Nabi SAW, Allah Ta'ala berfirman, kalau solatnya rosak, maksudnya solatnya tak sempurna, solatnya di hujung waktu, solatnya kejap solat, kejap tak, maka dialah orang yang paling rugi dan dialah orang yang mengundang kecelakaan pada dirinya sendiri. Dia rugi dan dia mengundang kecelakaan hidupnya di hari akhirat. Okay. Kemudian Nabi kata apa lagi? Wa in kanang taqasa minha syai'a. Kalau solatnya kurang, ada beza kan? Orang yang solatnya rosak, solat rosak ni masa tak solat lah. Dia tinggalkan solat sebagainya. Tapi kalau ada orang ni solatnya kurang, kurang ni apa beza dengan rosak tadi? Ibu faham tak maksud saya tadi? Sebelum tu. Dapat tak? Saya faham. Okey. Baik. Beza tadi kita ibu tengok pada matan hadis fasadat tu maksudnya rosak. Rosak ni apa? Solatnya tak cukup bilangan lah. Sehari 5 waktu, dia buat 2 waktu. Kadang solat, kadang tidak. Kan? Banyaklah. Solat tu tak sempurna. Itu masuk rosak. Okay? Itulah orang yang rugi, orang malang. Tapi bila dia kata, wa in kanang taqasa. Orang yang kedua ni pula, orang yang solatnya kurang. Apa maksud kurang ni? Okay. Kurang ni, solatnya sempurna. Dia jaga solat fardu 5 waktu. Memang dia buat. Kalau fasadat tadi, solatnya tak cukup. Kalau intaqasa ni, solatnya kurang. Kurang ni maksudnya dia solat komplit 5 waktu. Sehari semalam tak tinggal. Tapi solatnya tak dipandu dengan wahyu. Solatnya tak sempurna dari sudut pelaksanaannya dengan ilmu. Okay? Yang solat-solat orang jenis-jenis macam ni, Nabi kata apa? Allah Ta'ala akan kata, Allah berfirman, unzuru hal li'abdi min tatawwu'. Dia kata. Okay. Unzuru hal li'abdi min tatawwu'. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, periksalah adakah hambaku itu mempunyai solat sunat. Tengok, ada tak hambaku mempunyai solat sunat? Fa in kana lahu tatawwu'. Dan jika dia mempunyai amalan-amalan sunat, solat-solat sunat dia, solat nafilah kita kan, nawafil yang kita buat tu, qabliyah, ba'diyah tu. Kalau dia buat, Allah Ta'ala akan kata apa? Atimmu li'abdi faridatah min tatawwu'i. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu sempurnakanlah solat fardunya itu daripada solat sunat dia. Maksudnya, solat sunat akan menampung kelemahan dan kekurangan pada solat fardu. Siapa yang boleh kata, saya solat fardu komplit, paling perfect, khusyuk cukup, bukan solat tak cukup, solat dah cukup dah 5 waktu ni. Tapi beza-beza. Ada orang solat 5 waktu tapi tak khusyuk, ada orang solat tergesa-gesa, ada orang solat dalam keadaan macam-macam kelemahan dan kekurangan. Jadi Allah Ta'ala kata, semua solat ni akan ditampung melalui solat-solat sunat. Sebab itu pentingnya ada solat sunat. Okay? Penting kita dirikan solat sunat. Sebab
Ada kita merasakan, okey saya dah solat fardu cukuplah, solat sunat ni kemudian. Tak apa, saya buat boleh, tak buat pun tak apa. Tapi kalau kita sedar hakikat solat yang kita lakukan ni, nak kata sempurna, paling sempurna, kita kata jauh lah. Jauh, sangat jauh. Jadi cara kita nak menampung kelemahan-kelemahan kita adalah melalui solat-solat sunat kita. Okey. Kemudian disebut thumma tu'khadul a'mal ala dhakum. Kemudian amalan-amalan dikira seperti itu. Apa yang seperti itu? Artinya semua ibadah-ibadah yang fardu akan ditampung dengan ibadah-ibadah yang sunat. Puasa fardu kita ada kelemahan dan kekurangan, maka akan ditampung dengan puasa-puasa sunat kita. Sedekah wajib kita iaitu zakat kita akan ditampung dengan sedekah-sedekah sunat kita. Macam itulah, dan ibadah-ibadah yang seterusnya. Okay? Semuanya akan ditampung dengan ibadah-ibadah sunat. Maksudnya dalam hadis ni keutamaan menunaikan solat sunat. Solat sunat ini akan menampung kelemahan-kelemahan pada solat fardu kita. Okay? Dia cover balik kelemahan pada solat fardu. Okay. Baik, ibu-ibu ada soalan ke? Saya buka soalan dulu. Ustaz, Ya, silakan. kalau solat sunat tu, solat sunat rawatib termasuk tak kalau solat sunat wuduk semua tu? Okey, solat sunat rawatib tak termasuk solat wudu dan solat-solat yang lain. Solat sunat rawatib ni apa? Dalam riwayat Al-Imam Bukhari. Maaf. Sorry. Bentar, saya ulang, saya apa? Saya realign saya punya soalan. Okey. Solat yang ditampung tadi, untuk yang kan kita nak menampung kekurangan solat fardu kita kan, kita buat solat sunat. Okay. Jadi adakah kalau kita selain pada solat sunat rawatib, solat sunat wuduk pun termasuk tak? Okey, baik, terima kasih. Baik. Solat sunat kita yang menampung solat fardu tu termasuk ke solat sunat, solat itu, solat ini? Ya, dia termasuk dalam kategori solat yang menampung solat fardu. Semua solat sunat ni, solat rawatib, solat qiyam kita, solat itu, solat ini yang sunat. Semua yang sunat tu maka dia termasuk dalam kategori solat, dia dikategorikan sebagai solat sunat yang menampung ibadah solat fardu. Okay, dia menampung ibadah solat fardu. Yang itu yang dimaksudkan di dalam hadis. Okay, terima kasih Bonda Rozita. Kalau Bonda tak tanya, saya pun tak dapat nak terangkan kan. Saya pun terlupa, betul. Soalan tu sangat betul. Sebab dia semua solat sunat. Semua solat sunat yang kita buat. Apa namanya sunat, maka dia menampung kepada ibadah solat yang wajib. Okay. Jadi macam personally lah. Kadang kita nak kita nak take things easy kan. Kita solat sunat wuduk, lepas tu kita solat sunat duha, macam kata nak niat dua dalam satu kan. So now sebenarnya buat je lah satu-satu kan. Solat sunat wuduk, solat sunat duha, macam tu kan. Ini saya nak ajar diri saya lah. Okay, baik. Dalam hukum fiqah, bab solat sunat ni kita boleh niatkan dengan cara kita himpunkan. Contohlah memang ada hukum di dalam mazhab Syafi'i. Contohlah kita nak buat solat sunat duha, tapi dalam solat sunat duha ni kita nak niatkan juga ada solat sunat wuduk sekali, solat sunat tahiyatul masjid sekali kan. Saya nak niatkan juga solat sunat yang lain lah. Boleh ke tidak? Hukumnya boleh, tak ada masalah. Tetapi dia kalau boleh kita laksanakan pada waktu-waktu yang kita rasa saya tak ada waktu yang panjang. Untuk saya buatkan solat-solat sunat ni, maka saya niatkan semua solat-solat sunat ini dalam 2 rakaat ini, contohlah. Dibolehkanlah. Tapi untuk kalau kita nak latihkan diri kita untuk apa kita kata perbanyakkan lagi solat sunat, itu lebih afdal lah. Itu lebih baik untuk kita lakukan. Tapi boleh ke untuk saya buat semua solat sunat dalam satu waktu? Boleh. Tidak ada masalah. Tapi tak boleh bergabung dengan solat qada ataupun solat fardu. Okay, tak dibenarkan. Dia macam kita niat solat jamak lah. Niatkan jamak Zuhur dengan Asar, Maghrib dengan Isyak kan. Untuk solat sunat kita boleh jamakkan juga semua solat-solat sunat. Solat tahiyatul masjid, solat wudu, solat duha misal. Kita buat dalam 2 rakaat. Boleh. 3 solat sunat tu buat dalam satu ibadah solat. Boleh. Niatnya boleh macam tu. Okay. Baik.
Menjawab ke Bonda Razita? Alhamdulillah jelas. Okey. Sekarang tengah nak kena muhasabah ni. Okey. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum. Ya, Okey. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Ustaz. Ya, Ustaz. Saya Ya. tak faham lah Ustaz cakap yang kedua tadi. Solat duha itu, solat duha kan kita niat. Tetapi dalam waktu duha itu banyak ya, waktunya panjang. Dari situ juga kita boleh solat qada, solat hajat, betul? Okey, betul. Jadi kenyataan yang Ustaz berikan itu agak mengelirukan saya. Terima Baik. kasih. Okey, baik. Memang waktu duha tu panjang. Waktu duha memang panjang. Tapi kenapa kita buat solat tu dalam satu solat? Macam mana istilah dia? Macam ni. Ada orang dia mungkin ada keterbatasan waktu. Contohlah, ada orang dia bekerja. Dia ada waktu diperuntukkan mungkin 15 minit sebelum dia masuk kerja ni, saya nak tunaikan solat sunat duha. Inilah 15 minit ni, sebab pukul 9 saya nak masuk kerja. Saya ada 15 minit untuk masuk kerja, nak pergi kerja dah. Tapi saya nak tunaikan solat duha. Tapi dalam masa sama, orang ni beramal, dia buat solat sunat duha, dia nak solat sunat wudu, dia nak solat sunat tahiyatul masjid, misal. Dia nak solat hajat. Kalau dia nak buat satu-satu, maka dia terpaksa dirikan sampai 8 rakaat lah. 2 rakaat solat hajat, 2 rakaat tahiyatul masjid, 2 rakaat wudu, 2 rakaat duha. Dalam mazhab kita, dibenarkan untuk solat sunat ini digabungkan, dihimpunkan semua tu dalam satu. Maksudnya, solat duha, solat wudu, solat tahiyatul masjid, solat hajat misal. Ada 4 solat sunat ni, jadikan hanya dalam 2 rakaat saja. Boleh ke tidak? Boleh. Boleh. Dibolehkan. Kenapa boleh? Sebab untuk memberikan kemudahan kepada si fulan ni, kalau dia keterbatasan waktu. Dia tak ada waktu panjang, tapi dia ada waktu tu je. Memang waktu tu panjang, tapi kita ni masa tak ada. Kita ada terikat dengan benda-benda banyak, benda-benda yang lain. Jadi saya nak tunaikan 2 rakaat, tapi saya nak niat semua. Boleh ke tidak? Boleh. Boleh. Boleh digabungkan. Okay, boleh digabungkan. Tapi lebih baik macam mana? Lebih baik dibuat asing. Tapi kalau tanya boleh ke tidak? Boleh. Tapi kalau tanya afdal, lebih baik dilakukan asing. 2 rakaat duha, 2 rakaat wudu, 2 rakaat tahiyatul masjid, 2 rakaat hajat. Itu lebih baik. Itu mesej saya yang saya nak sampaikan. Jelas ke Bonda Maimunah? Keliru lagi ke? Puan Maimunah. Okey. Sama tanya Mazia ke Bonda Mazia? Lafaz niat yang solat nak empat solat tadi tu. Okey. Apa niat kita? Okey, niat dalam ibadah solat ni tidak ada satu nas pun daripada hadis Nabi SAW yang menunjukkan kita kena lafaz. Okey, kita kena lafaz solat. Selalu kita diajar sebut usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin kan? Lillahi ta'ala, selalu kita diajar macam tu. Sebenarnya di dalam ibadah solat ni, niat ni tak dilafazkan. Nabi SAW akan berdiri dan ambil takbir Allahu Akbar. Sebab sepakat ulama mazhab, niat ni adalah lintasan hati. Kita masuk ke saf, angkat takbir, kita dah tahu dah kita nak solat apa. Okay, cuma kita diajarkan ini adalah untuk kita mengukuhkan niat kita. Jadi dalam hal ibadah solat ni, okay, sebab dalam ibadah solat ni, dalam bab niat ni dia ada qasad, dia ada macam-macam jenis lah. Tapi saya tak nak, nanti masyarakat kita ni jadi was-was kan. Niat tak masuk. Jadinya, kalau saya nak solat ni macam mana, ibu-ibu berdiri saja, dalam fikiran kita, dalam hati kita, kita dah tahu dah, saya ni tak ada masa. Saya nak gabungkan solat sunat yang saya nak buat. Tahiyatul masjid, ada solat hajat, ada solat wuduk contohlah. Kita kata biar Allahu Akbar. Itu dah disebut sebagai niat. Kalau ibu-ibu nak lafaz, ibu-ibu lafaz lah, usalli sunnatan hajati, macam tu kan, solat sunat hajat, kemudian duha, kemudian sebut apa lagi? Tahiyatul masjid, sebutlah apa-apa lagi. Tobat Ustaz. Panjanglah. Dia jadi beban. Okay? Jadi kita berdiri tu, kita dah tahu lah, kita nak solat apa, angkat takbir Allahu Akbar. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okay, Mak Jah, apa lagi Mak Jah? Silakan Mak Jah. Assalamualaikum Ustaz. Mak Jah nak tanya yang tu juga tadi. Pasal tadi dah Ustaz sebut dah kan. Banyak. Mak Jah nak tanya yang lain bab kurban ni boleh?
Boleh. Gini Ustaz, katalah orang tu tak masuk korban. Dia hanya puasa saja. Perlukah jaga pantang larang tu? Okey, baik. Okey, sebelum saya jawab soalan Mak Jan ni, saya tengok soalan lain dulu. Sebab kejap lagi kalau saya jawab korban, dia akan berjangkit ke korban pula lepas ni. Saya tak soalan dulu Okey. Baru dengar adanya solat tatawuk. Okey. Tatawuk ni maksudnya solat taat lah, solat-solat sunat lah. Kemudian Tuan Nasrul dia tanya solat sunat rawatib itu solat yang attach dengan solat fardu. Ya, rawatib ni qabliyah dan ba'diyah. Sehari semalam disebut dalam riwayat Imam Tirmizi dituntut buat 12 rakaat qabliyah dan ba'diyah. 2 rakaat subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak. Itu rawatib. Okey, Bonda Zuraida, solat sunat boleh digabungkan kalau dia memang betul-betul busy. Boleh, dia busy tak busy boleh je buat. Boleh. Tapi afdalnya kalau kita ada masa, asing-asing lah. Tapi kalau kita rasa susah ataupun kita ada keuzuran, tapi kita dah jadi amalan nak buat semua amalan tu dengan himpunkan satu niat, boleh, tidak ada masalah. Okey. Baik. Tapi solat fardu jangan buat melainkan solat jamak kita lah. Solat fardu jangan buat Solat sunat ni sebab dia sunat. Dia sunat. Dia macam kita sihat tapi kita nak solat duduk. Solat fardu tu tak boleh, tapi solat sunat boleh. Sebab dia solat sunat. Kita boleh solat duduk, boleh solat sunat baring. Sambil kelip-kelip mata pun boleh, tak ada masalah. Untuk solat sunat sahaja. Okey. Macam mana niatnya pula untuk digabungkan? Okey, saya dah jawab tadi Okey. Alright, selesai. Okey, Mak Jah berkaitan dengan ibadah korban. Okey, ibadah korban ni dia adalah bab puasa tadi tu daripada 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah amalan dia umum sebenarnya. 1 hingga 10 Zulhijjah amalan dia umum. Maksudnya apa-apa ibadah yang ibu-ibu nak buat silakanlah. Mengikut kemampuan kita. Nak puasa, nak baca Quran, nak bersedekah. Ada orang kata saya tak boleh buat semua benda ni. Tapi saya boleh berzikir je, silakan. Ada orang kata saya berzikir pun kadang-kadang ingat, kadang tak. Saya nak balik kampung ziarah orang tua saya pun silakanlah. Semualah, tak kisah apa-apa ibadah. Cumanya yang sangat dituntut untuk kita berpuasa pada hari Arafah. Saya nak puasa sunat Arafah ni, tapi saya tak buat ibadah korban. Adakah saya terikat dengan pantang larang? Tak terikat. Maksudnya kalau ibu-ibu puasa sunat, daripada awal 1 Zulhijjah, misalnya kita nak buat sampai 9 Zulhijjah tu puasa sunat. Kalau tak buat ibadah korban, tak jadi masalah. Ibu-ibu nak gunting rambut, nak potong kuku, nak itu, nak ini, tidak ada masalah. Hanya orang yang buat ibadah korban saja. Dia hanya terikat pada penama yang buat ibadah korban. Okay? Dan orang yang buat ibadah korban ni pula, wajib ke dia puasa? Kalau dia tak puasa pun tak ada masalah. Dia nak buat ibadah korban, tapi dia puasa tak? Saya tak puasa. Tak ada masalah. Dia tak terikat langsung pun. Jelas ke Ibu? Boleh ke Mak Jah? Boleh, faham. Okay, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Bonda Sarima, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pasal solat sunat yang boleh dilakukan macam-macam cara tu kan. Jangan dihimpunkan niatnya. Contohnya kalau kita bekerja, kalau kita bekerja, kita tak lakukan solat sunat tu dekat surau, dekat tempat-tempat kita selalu solat. Maknanya kalau kita nak buat masa kita duduk kat mana-mana, bolehlah menghadap kiblat je Ustaz. Boleh? Okey, bagus. Soalan yang sangat bagus. Kita duduk dekat stesen kita kan? Dekat ruangan tempat kerja kita. Okey, ini satu tapi bukan surau, kita tempat selalu solat. Kita nak pergi surau satu masa pula. Kita akan ambil masa yang panjang nak turun, naik lift, naik tangga ke apa ke, banyak masa. Jadi saya pusingkan kerusi saya, ngadap kiblat, saya ada wudu, angkat je takbir, Allahu Akbar. Boleh ke tidak? Hukumnya sah. Hukumnya sah. Sebab dia adalah solat sunat. Dan kita pun tak makan space. Bila nak rukuk, rendah sikit. Nak sujud, rendah lagi sikit. Dah memadai dah. Okey, tak ada masalah. Sah Bonda Sarima. Terima kasih Bonda Sarima tanya soalan ni. Bagus. Sebab semua orang boleh tahu dan semua orang tahu betapa mudah nak beramal ibadah solat sunat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, Ya, boleh mula ya. Tentang solat sunat ya.
Kalau kita dah biasa melakukannya. Kalau dulu saya pun biasalah buat kadang, saya tak pergi surau tetapi saya beruduk, saya pusingkan kursi saya. Begitu sebab saya dapat maklumat. Tetapi kalau kita dah biasa buat, misalnya kita solat taubat, kemudian solat duha. Lepas tu kalau kita tak dapat buat ya, kita nak qada. Bagaimana ya Ustaz? Boleh tak? Macam mana solat sunat tak dapat buat kita nak qada macam tu? Ya, tapi kita hanya ada masa sebab kadang-kadang kalau sibuk ya betul. Kan kita tak boleh mengambil masa itu pada waktu kegiatan kita apa tu. Jadi kalau kita tinggal sebab kita dah biasa, kita nak qada. Ada syarat tak? Okey, baik. Macam mana kita nak qada untuk solat sunat kita? Okey. Untuk dia ni khusus untuk orang yang memang beramal. Kalau orang yang jenis bukan buat secara kelaziman dia, maka dia tak boleh buat lah. Tapi kalau orang yang memang lazim, cuma dia tertinggal solat dia. Solat sunat lain bukan solat fardu, solat sunat dia. Dia rasa tak tenang, dia nak tunaikan balik. Boleh tidak? Boleh. Dia sama berlaku dalam hukum iaitu orang yang tunaikan solat sunat sebelum subuh. Dipanggil solat sunat fajar. Dia menjadi kelaziman, dia memang buat setiap pagi solat sunat fajar. Tapi satu hari ni dia bangun terlewat dan dia terus masuk soft, dah masuk solat subuh dah. Tak sempat buat sunat fajar. Dia boleh selepas solat subuh dia pulang ke rumah dan dia tunaikan solat sunat fajar dia. Sebab lepas solat subuh kan waktu haram kan. Tapi untuk si fulan ni yang menjadi kelaziman solat sunat fajar ni, dia boleh tunaikan solat sunat fajar selepas subuh. Sebab dia adalah kelaziman. Itu dikira sebagai qada lah untuk solat sunat. Dikira sebagai qada untuk solat sunat. Dibolehkan. Okay? Tapi kalau orang yang tak jadi kelaziman, memang tak buat lah. Memang dia tak ada qada lah untuk dia. Sebab dia bukan kelaziman untuk si fulan tu. Boleh? Bunda Maimunah? Jawab Ya, Assalamualaikum. Sebab saya biasa buat begitu. Saya ditegur tapi saya diam sebab saya pun sudah mendapat penerangan. Sebab saya biasa pun bertanya masa ada sesi begini. Jadi saya hanya mendiamkan diri kerana saya tahu dia tidak biasa melakukannya. Ya, Terima kasih betul. Ustaz. Sama-sama. Okay. Baik. Okey, betul Puan Sakinah solat dalam kereta betul sambil kalau solat sunat tu dalam kereta tu ada wuduk boleh je solat seperti biasa, tidak ada halangan. Cuma kita lah jadi rasa pelik pula kan. Ni boleh cerita lagi solat sambil bawa kereta. Tak apalah, itu nanti kemudian. Okey, yang penting kena qada solat fardu ialah di antara ni adalah yang prioritinya yang lebih utama adalah solat fardu. Kemudian baru solat sunat. Kalau nak qada pun, qada lah dulu solat fardu. Okay? Baik. Alright. Kita berhentilah di sini. InsyaAllah. Baik. Terima kasih kepada semua. Alhamdulillah hari ini dapat baca beberapa hadis berkaitan tentang ibadah salat. Saya tak detailkanlah panjang sebab saya tahu semua orang maklum dah. Cuma lebih pada hari ini kita tengok dah hadis-hadis Nabi SAW berkaitan tentang ibadah salat. Okey, saya serahkanlah pada bunda moderator. Silakan Kak Mira. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih. Alhamdulillah barakallahu fikum, jazakumullah khairan jazak Ustaz di atas beberapa perangan hadis hari ini. Masya-Allah, alhamdulillah. Solat merupakan wasiat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terakhir ditujukan kepada seluruh umat baginda ketika baginda berpisah dengan dunia. Betul Ustaz? Kalau salah betulkan saya. Solat ini merupakan garis pemisah antara Islam dengan kafir. Betul Ustaz? Betul. Ya. Mudah-mudahan bertambah kefahaman kita dalam urusan agama kita. Jadi mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan Allah kurniakan rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gubernur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita dari subuh tadi sampai duha ni. Alhamdulillah. Sikit lebahan Ustaz, kuliah kita pada petang ini, kuliah asar 5.15 petang bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zukri bin Abdul Jalil dengan ziarah Sahabat Barzah. Dan seterusnya kuliah maghrib kita, kuliah akhir kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Meja Muhammad Naim bin Haji Ahmad Al-Hafiz dengan Muhimmah Al-Mawa'iz Al-Badi'ah dan bacaan surah Al-Mulk live daripada Mekah Al-Mukarramah insya-Allah.
Jadi dengan ini saya mewakili Gemenur Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita sebagai penutup majlis. Mohon sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk membacakan tasbih kafarah dan surat doa. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya